Nama saya Ahmad Syarul Aizam bin Muhammad Sabri, Sekolah SK Kompleks Sebang Takik. Naik motor? Saya tak sabar naik motor. Yeay. Semangat sikit tak semangatnya? Yeay. Kalau begitu, di mana kita cari dia? Roy, hati kau keras. Selalu kau bantu orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar YouTube? Sekali lagi anda bersama dengan saya, Zaik Zaihan, di channel YouTube Zaik Zaihan. Hari ini adalah hari kedua kami di Kuala Terengganu, iaitu pada 3 April 2021. Pagi-pagi bangun, kita terus nak mencari nasi dagang. Nasi dagang, boh. Jalan yang berliku bagi waktu impian. Ku rendang lautan gelora, biarpun tersadar di ujung dunia. Kalau dah tiba ke Kuala Terengganu, tak berkena nasi dagang memang tak sah lah. Jadi pagi itu kami dibawa ke Berkat Nasi Dagang di Kampung Gong Pipit, Kuala Terengganu, yang mana perjalanan mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit daripada tempat kami menginap. Menjadi milikku. Aduh, lapar perut, perut lapar, bersabar perut lapar, duduk tersandar perut lapar, badan bergegar perut lapar, kena lapar. Sehingga hari ini ramai yang tak tahu siapakah yang mula membuat nasi dagang. Sebut saja nasi dagang, hanya ramai yang tahu ianya hanya berasal daripada negeri Terengganu, sebuah negeri yang berada di pantai timur tanah air. Namun mengikut seorang orang tua yang saya temui waktu berada di Kuala Terengganu ni, nasi dagang ni sebenarnya mulanya tidak dibuat oleh orang tempatan daripada negeri Terengganu, tetapi ianya dibuat oleh orang Bugis yang datang berdagang. Sebab itu nama nasi ni nasi dagang. Nasi dagang ni mulanya dibuat secara tidak sengaja oleh orang Bugis yang berada di Terengganu. Ianya dikatakan terjadi semasa persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Telah menjadi kebiasaan, rakyat akan memberikan persembahan kepada istana dan sebahagiannya adalah untuk rakyat jelata menjamu hidangan itu di perkarangan masjid. Sebaik saja selesai bersembahyang hari raya, masing-masing akan membawa makanan, dan pada pagi raya itu pelbagai makanan akan dikumpul untuk saling menjamu selera di antara satu sama lain. Menurut cerita, orang-orang Bugis yang bercadang untuk turut menyediakan juadah istimewa bagi dipersembahkan kepada baginda Sultan yang telah memerintah Terengganu pada masa itu dan memeriahkan jamuan rakyat selepas maya raya. Bagi tujuan itu, orang-orang Bugis telah sepakat di kalangan mereka untuk membuat makanan Bugis secara bergotong royong. Orang-orang Bugis dikatakan telah bercadang untuk membuat sejenis ketupat dalam daun pisang, iaitu burasak, dan dimakan bersama gulai ikan ayam, serta mereka juga akan membuat sejenis lepat dengan cara yang sama. Tapi kuasa Allah, siapa yang tahu akhirnya daripada nak jadi ketupat ataupun burasak itu, terjadilah nasi dagang. Sekarang saya makan nasi dagang ikan. Kopi siapa? Kopi panas. Kopi panas. Lapar, duduk tersandar perut lapar, badan bergegar perut lapar, kena lapar perut lapar, haus bersabar. A few moments later.
Editra Tambah Remix. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu. Okey, selesai je sarapan pagi tadi, kami pun bergeraklah menuju ke tempat penginapan kami untuk bersiap-siap menukar baju event yang disediakan. Baju yang nampak tu baju oren, sebatu dah nampak dah. Semua orang kena pakai baju oren. Jadi hari ini, hari Sabtu ni 3 April adalah hari yang paling bermakna bagi kami lah. Sebab itulah tujuan kami datang ke Kuala Terengganu ni daripada Kuala Lumpur yang memakan 450 km untuk bersama-sama dengan Yang Amat Mulia Tengku Temenggung Raja Datuk Seri Tengku Baharudin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktasabillah Shah. Ni adik Sultan Terengganu ya. Bersama-sama beliau juga ride pada hari itu sempena program jelajah prihatin 50 tahun Perkeso. Untuk makluman semua, Perkeso ni kalau korang tak tahu memang tak pernah kerja lah maknanya kan. So Perkeso ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya SOXO merupakan satu agensi yang mengumpulkan sumbangan daripada pekerja-pekerja yang bekerja dalam sektor swasta khususnya dan sektor awam juga, yang mana Perkeso ni merupakan semacam insurans lah sekiranya anda bekerja semasa dalam perjalanan pekerjaan atau semasa bekerja ke injured, cedera ke, meninggal ke. So SOXO ni ataupun Perkeso ni akan cover. Jadi tujuan kita datang ke Kuala Terengganu ini bersama-sama dengan rakan-rakan motosikal ECMC juga yang berpekaran di Kuala Terengganu adalah untuk menyantuni 50 orang anak-anak yatim dan yatim piatu yang merupakan arwah bapa atau ibu mereka merupakan ahli yang mencarum Perkeso yang telah meninggal dunia. Jadi mereka ini diambil sebagai anak angkat oleh Perkeso, dan hari itu kita bawa mereka ni jalan-jalan pusing-pusing Kuala Terengganu. Adam Bisraidi. Kuat sikit. Muhammad Adam Bisraidi. Muhammad Adam Khairi. Okey, lepas ni nak naik motor kan? Tak sabar tak? Cakap tak sabar nak naik motor, cakap. Sabar. Cakap buka. Sabar. Tak sabar nak naik motor, cakap. Tak sabar nak naik motor. Yeah, macam tu. Yes. Nama saya Ahmad Syarul Aizam bin Muhammad Sabri, Sekolah SK Kompleks Bantakit. Naik motor. Jadi Saya tak sabar naik selepas motor. saja selesai acara Semangat sikit tak simbolik semangat je. pemberian helmet yang dilangsungkan oleh Yang Amat Mulia Tengku Temenggung Terengganu, kami pun berpeluanglah untuk membawa anak-anak angkat Perkeso ini yang secara tak langsung juga menjadi anak-anak angkat kami lah, untuk membawa mereka menuju ke beberapa lokasi yang telah ditetapkan. Jadi mereka, anak-anak yatim ini, berpeluanglah membonceng motosikal berkuasa tinggi Harley Davidson kami. Dan pengalaman saya pula, saya membonceng seorang anak yang namanya ialah Nur Syafiqah. Nur Syafiqah ini merupakan anak yatim piatu yang tak ada ayah dan tak ada ibu. Jadi ibu bapa Syafiqah ini telah meninggal dunia, dan salah seorang daripada mereka tu adalah merupakan pencarum kepada Perkeso. Atas sebab itulah Syafiqah ini juga terpilih sebagai anak angkat Perkeso, dan saya tak langsung juga menjadi anak angkat kami lah, para rider yang datang daripada jauh-jauh ni. Jadi sempat juga kami berbual, walaupun pada mulanya Syafiqah ni malu-malu. Kemudian saya bagi tahu dia, saya ni anggap saya macam bapa, saya jadi Syafiqah jadi anak angkat saya ya. Senyum je Syafiqah ni. Jadi kami pun walaupun masa tak panjang, kami bawa anak angkat dan saya sendirilah bawa Syafiqah ni pusing-pusing, dan dia pun mungkinlah nampaklah raut wajahnya mungkin lama dah tak dapat kasih sayang seorang bapa. Jadi saya berkongsilah kasih sayang pada waktu itulah.
sebagai kononnya seorang bapa lah. Dan ini secara tak langsung sedikit meruntunkan juga hati saya ni kan. Pasal apa, saya pun ada anak. Tak terbayang pula besok kalau saya mati apa jadi pada anak-anak saya. Dan saya haraplah dengan usaha yang dianjurkan oleh Perkeso, Kings MG dan juga ECMC di Kuala Terengganu ini, secara sedikit tak banyak pun, kalau dianya tak memberi kesan kepada orang lain, saya harap dia sangat memberi kesan pada diri saya sendirilah. Yang mana setiap kali nak bawa motor tu pun teringat jugalah anak-anak, dan bawa motor tu elok-elok lah. Okay, jadi selesai je kami pusing-pusing tu, termasuklah kita berhenti di Drawbridge Kuala Terengganu. Walaupun anak-anak ini adalah anak-anak di Kuala yang tinggal sekitar Kuala Terengganu, rata-rata majoriti mereka ni tak pernah pun naik dekat Drawbridge tu. Drawbridge tu kita diberikan peluang untuk bawa anak-anak ni naik ke atas, tengok Kuala Terengganu sendiri daripada puncak Drawbridge itu sendiri. Sejurus selepas kita naik Drawbridge tu, kami pun turun bawah dan menyambung perjalanan kami, bawa anak-anak ini menuju ke Marina Bay di Kuala Terengganu. Selepas itu program pun tamat. Kemudian ada jamuan sikit dan kita pun baliklah ke tempat penginapan. Dan malam tu kita ada dinner bersama-sama dengan ECMC dan juga kelab yang kami bawa daripada Kuala Lumpur, iaitu Kings MG, turut disertai oleh Yang Amat Mulia Tengku Seri Temenggung Terengganu. Lah. Dan alhamdulillah malam itu happy semua dan semua sangat gembira lah. Dan itu saja video untuk hari kedua ini. Terima kasih banyak, terima kasih dah kembali. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Bagi like, subscribe dan jangan lupa komen sikit lah. Okay, selamat berpuasa. Bye.